forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Rafizi menjawab Dr. Akmal tentang isu T15 ni. Selanjutnya saya baca detail sikit kat page Rafizi Ramli. Faiz tanya sekali lagi berkenaan penentuan kumpulan T15 ketika sesi libat urus RM ke-13 di Melaka. Mari kita dengar jawapan Rafizi secara Dr. Akmal di akhir TikTok komen macam biasa. Kalau YB Akmal ingat, saya daripada sebelum masuk di kerajaan pun, I have difficulty dengan pendapatan isi rumah kasar. You mentioned that there is no longer based on the household income. And then, of course, kalau household income yang berhormat Rafizi, dah tentulah ada orang RM3,000 memang kalau ikutkan dia tergolong dalam B40 katalah ataupun M40. Tetapi sebenarnya dengan komitmen yang dia ada sebenarnya, menjadikan dia sebenarnya boleh jadi pada B40. Jadi, can you share with us how do you define T15 because of the implication tu akan buat pada tahun depan ni? Whether it's B40, M40, T20, T15, ini adalah statistical line. Dan statistical line ini bergantung kepada population itu, dan population itu bergantung pada kriteria. Kalau YB Akmal ingat, saya daripada sebelum masuk di kerajaan pun, I have difficulty dengan pendapatan isi rumah kasar. Satu sebab dia tidak membezakan ikut kawasan. Jadi contohnya, tempat yang lain-lain, kos sara hidup dia tu lain. Jadi kalau di Setiu dengan contohnya kan, pendapatan isi rumah RM5,000 sebulan itu sebenarnya T20. Gaya hidup dia tidak boleh jadi T20. Sebab rumahnya murah, kosnya murah dan sebagainya kan. Tapi kalau RM5,000 sebulan di KL, masaklah kau. Memang B40 pun kan sebenarnya RM5,000. Tambah kalau anak 4-5, betul anak pula, terutamanya anak yang baru lahir pun mahal, ataupun dia dah mula nak masuk universiti pun mahal kan. Jadi konsepnya memang kita kena pergi kepada pendapatan isi rumah bersih. Dalam kerajaan, kita dah sampai ke peringkat membentangkan dan diterima pun satu konsep yang kita panggil perbelanjaan asas kehidupan wajar. Mengikut daerah-daerah di seluruh Malaysia, kita ada kos berapa perbelanjaan asas untuk hidup wajar mengikut saiz isi rumah dan juga lokasi. Jadi mungkin kalau di Kota Baru harga perbelanjaan asas dia begini, kalau di Bandar Melaka lain dan sebagainya kan. Dia berat sedikit itu kerana pandangan yang berbeza mengenai penyasaran subsidi. Penyasaran subsidi RON 95 ini sesuatu yang kontroversial. Ramai orang tak setuju. Jadi sebab itu walaupun semua ni dah dibincangkan daripada tahun lepas, untuk kita dapat keputusan tu lambat. Jadi akhirnya dia telah dibuat keputusan. Akhirnya kabinet menerima bahawa yalah, walau macam mana kena maki pun, this has to be done because otherwise kita ada masalah. Schools, hospital dan sebagainya, it cannot happen anymore kan. Jadi bila kita dah dapat keputusan itu, sekarang ni MOF dengan Kementerian Ekonomi, we are refinalizing untuk dibentangkan balik kepada kabinet apakah kriteria ada. Dan kita kena tengok kepada the numbers. 8 bilion itu adalah jangkaan bahawa hampir 40% daripada subsidi sebenarnya dipakai oleh T20 dan juga orang asing. Ni T20 yang dululah yang mengikut pendapatan, iaitu yang jadi kontroversi tu kan. Itu anggaran that the volume 40% of RON 95 itu sebenarnya dipakai oleh golongan T20 ke atas lah. Bila kita tamatkan, this is what Kementerian Ekonomi has in mind. Satu, dia mesti berdasarkan perbelanjaan asas kehidupan wajar di kawasan itu. Maksudnya hanya keluarga yang pendapatan isi rumahnya itu melebihi perbelanjaan asas kehidupan wajar. Those people yang dia berada cukup-cukup atau di bawah perbelanjaan asas kehidupan wajar, dia layak dapat subsidi. So if that's the case, then kita kena tally sebenarnya berapa penjimatan. And then from there I think iaitu yang akan melibatkan
soal kewangan kan, berapa subsidi yang nak diperuntukkan dan sebagainya. Sebab tu kalau tanya menteri, hatta PM pun, there is no direct answer now. Conceptually kita nak pastikan bahawa semua yang berada di dalam band di bawah perbelanjaan asas kehidupan wajar. So for example, untuk keluarga, katakanlah keluarga 4 orang di Bandar Melaka, perbelanjaan asas kehidupan wajar dia tu campur-campur, katakanlah I can't remember on top of my head, katakanlah 5,000 lebih, campur rumah ni semua anak 2 orang 5,000 lebih kan. Then from there kita tengok, kalau kita kata kita bagi kepada siapa-siapa yang berada di atas itu, dia kena bayar harga pasaran. Dan kita tengok sebenarnya berapa kos kepada kerajaan daripada the final subsidi. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, kita boleh push lagi ke atas. Maksudnya, kalaupun perbelanjaannya adalah lebih daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar, tapi kita push lagi, tambah lagi 1,000, tambah lagi 2,000, then we can define anyone above a certain percentage of perbelanjaan asas kehidupan wajar tak payah bayar. The problem with that is that kita kena go through that dollars and cents and the numbers data sekarang yang sedang berlaku sekarang. And I think once we do that, the whole objective ialah supaya more or less 15-10% of the top in the society yang setelah ditolak komitmen lokasi semua, so kita apply that T15 itu kepada sampel ataupun population yang memang kita dah ambil kira segala perbelanjaan dan sebagainya, and at the very minimum dia mesti mencukupi untuk kehidupan wajar lah kan. So I think let's go through that process, baru kemudian kerajaan akan umumkan lah what exactly. Tapi dia tak macam sebelum ni lah, T20 M40 tu tak ada kan. Dan saya harap saudara-saudari juga tahu, the data process tu is humongous. Dia tak pernah dibuat dalam sejarah negara kita yang kita nak kena tentukan keadaan sosioekonomi setiap isi rumah seluruh Malaysia. We never do that. Kalau kita buat STR ke sebelum ni kan, dia sebenarnya hanya pendapatan individu, ikut dia saja. Kita tak ambil kira sangat lah, you know, anak tanggungan dan sebagainya kan. So I mean, give us some time to go through that. Tapi I can assure that it's not going to be pendapatan isi rumah kasar. Dia akan mengambil kira anak, lokasi, tanggungan, rumah, semua lah, kenderaan dan sebagainya. Kita saya baca detail lagi. Rujukan menggunakan pendapatan isi rumah kasar tidak mewakili atau menggambarkan keadaan sebenar kemampuan dan tanggungan yang dihadapi setiap isi rumah, sebab tidak membezakan mengikut kawasan dan kos sara hidup juga berbeza-beza. Kita dah sampai ke peringkat membentangkan satu konsep yang kita panggil pembelanjaan asas kehidupan wajar mengikut daerah-daerah di seluruh Malaysia, dan kos pembelanjaan asas untuk hidup wajar mengikut saiz isi rumah dan juga lokasi. Pada masa sama, dalam mengutamakan kriteria kumulatif 13, kita melihat aspek-aspek yang lebih menyeluruh seperti jumlah anak, kolokasi, tanggungan rumah, kenderaan dan sebagainya. Kita itu punya konflik. Apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.